Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Panas dan menggempakan sekali lagi sahabat-sahabat semua. Satu demi satu ular mak Ustaz penceramah bebas yang pro kepada pembangkang, menyokong PAS dan bersatu. Satu demi satu ditarik tauliah mereka mengajar. Kerana apa? Adakah ini ada tujuan politik atau bermotifkan politik atau sebagainya? Tidak, sahabat-sahabat semua. Ini kerana dikatakan mereka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh MAIS dan juga tita daripada Sultan Selangor. Jadi menarik ya untuk kita ikuti. Ya, apabila seorang lagi ya, iaitu siapa yang tidak kenal dengan Dusuki, sahabat semua, yaitu Majlis Agama Islam memaklumkan pihaknya tetap bertegas untuk menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri ini selaras dengan tita Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah. Pengurusinya Abdul Aziz Muhammad Yusuf berkata, MAIS menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki yang dikeluarkan oleh MAIS. Keputusan mahkamah itu berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik. Walaupun begitu, atas tita daripada Sultan juga, ya, supaya setiap yang mereka mempunyai tauliah ini ataupun yang mengajar agama ini harus mengikuti arahan, peraturan. Dan kerana itulah MAIS tetap tegas untuk tarik balik tauliah Dusuki untuk mengajar agama. Jadi menarik sahabat semua untuk kita dengar juga pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar sendiri ya bagaimana pula ya pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Okey. Seterusnya tuan-tuan, berkenaan dengan Ustaz Ahmad Dusuki. MAIS tegas tarik balik tauliah Dusuki ajar agama. Okey. Majlis Agama Islam Selangor memaklumkan pihaknya tetap tegas untuk menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri ini selaras dengan titah Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah. Pengurusinya Abdul Aziz Muhammad Yusuf berkata, MAIS menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki dikeluarkan oleh MAIS. Keputusan Mahkamah Tinggi berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik tauliah dibuat. Keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik tauliah atas titah Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin yang tidak memperkenankan tauliah mengajar agama kepada mana-mana aktivis politik. Justru titah Sultan Selangor ini masih berkuasa di negeri Selangor, katanya. MAIS juga menegaskan keputusan menarik balik tauliah mengajar agama selaras dengan titah Sultan Selangor. Ia berdasarkan maklumat mengenai status keaktifan dalam parti politik termasuk tapisan keselamatan yang dikeluarkan oleh PDRM. Dalam hal ini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi atas alasan rayuan yang difailkan hanya bersifat akademik kerana tempoh tauliah mengajar agama Islam sudah Ustaz Dusuki sudah pun tamat pada 30 Jun lalu, jelasnya. Okey, so apa yang berlaku tuan-tuan? Hari itu tempoh hari Dusuki Ahmad, Ustaz Dusuki ni telah ditarik tauliah untuk mengajar. Okey, tauliah untuk mengajar beliau telah ditarik. Now, isu dia bila selepas ditarik, dia membuat rayuan di Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa pembatalan atau penarikan balik tauliah tersebut adalah tidak sah. Dan setelah dicabar di mahkamah, memang betul mahkamah mengatakan ia tidak sah kerana tidak mengikut prosedur. Okey, ini kita kena faham dahulu. So, ia tidak sah kerana ia tidak mengikut prosedur. Bukannya proses penarikan itu tidak sah, tetapi prosedur tidak dia patuhi, therefore ia tidak sah, maka kembali. Namun begitu, maksudnya tauliah itu dikembalikan. Namun begitu, apa yang berlaku? Pada 30 hari bulan Jun, tauliah dia sudah tamat. Jadi, bila tauliah sudah tamat, maka terpulang kepada Majlis Agama Islam Selangor sama ada nak meneruskan tauliah tersebut atau tak meneruskan tauliah tersebut. Itu adalah bidang kuasa. So, pembatalan, penarikan pembatalan itu berkuat kuasa valid sebelum. Tetapi selepas 30 Jun, tidak valid sudah. Maka ia adalah bidang kuasa Majlis Agama Islam untuk menentukan sama ada nak memberi tauliah atau tidak. Dan mereka menggunakan alasan bahawa atas perintah yang Sultan Selangor, mana-mana aktivis ataupun ustaz-ustaz atau penceramah yang masih aktif dalam parti-parti politik, maka mereka tidak dibenarkan mengajar atau memberi tauliah di negeri Selangor. Okey, jadi daripada dasar itu Dusuki telah hilang
kelayakan untuk mengajar di negeri Selangor. Negeri Selangor ni tuan-tuan, antara negeri yang masyuk jugalah kalau kalau dapat negeri Selangor ni kan. Masyuk jugalah kalau tuan-tuan faham lah kan. Okey, itu antara negeri-negeri yang masyuk jugalah. Jadi itulah yang berlaku sekarang ini kan. So Dusuki telah ditarik balik. Baik. Saya ulas sekali cerita dengan Generation Endgame tuan-tuan. Okey. Alright. Satu isu yang melanda negara kita agak parah juga adalah, ini bukan negara kita je lah, banyak negara di seluruh dunia menghadapi masalah ini. Tetapi sebab negara kita ni, kita nak kena deal dengan rakyat dan sebagainya, kita nak kena apa orang kata, bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Maka dia adalah isu apa tuan-tuan? Isu merokok. Okey, kita dah cuba macam-macam usaha untuk nak mengurangkan ataupun at least kurang-kurangnya menghapuskan perokok. Apa yang kita dah buat? Kita dah naikkan tax sudah. Dulu saya ingat lagi masa saya beli rokok masa zaman-zaman sekolah tu kan, beli rokok Dunhill RM3. Sekarang ni RM17. Sekarang saya tak merokok lah kan. Zaman-zaman dulu biasalah muda-muda kan. Semua nak cuba. Lepas tu kita dah naikkan tax. Kita juga dah apa orang kata, dah naikkan cukai, kita dah buat klinik untuk berhenti merokok. Kita juga sudah apa kita buat? Kita dah buat kempen. Kerajaan Pakatan Harapan tu kempen, kalau siapa nak merokok kena lebih 3 meter pun tak berjaya. So akhirnya pada zaman Perikatan Nasional, yang ni saya kata tuan-tuan, mana benda yang elok kita teruskan. Zaman Perikatan Nasional di bawah KJ, beliau telah mengemukakan satu cadangan supaya diadakan Generation Endgame, GEG. Nah, apa itu Generation Endgame? Generation Endgame ni setelah tak berjaya, fatwa keluar haram pun tak jalan, haram tak jalan, dengan orang PAS sekali pun masuk rokok kan, benda-benda semua tak jalan. So Generation Endgame ni adalah generasi yang lahir pada tahun 2007, 2008, 2009 dan ke atas, maka mereka akan diharamkan daripada membeli rokok. Dan mereka diharamkan daripada membeli rokok terus. So generasi yang 2008, 2007, 2006 tu macam mana? Yang sebawah tu, yang bawah itu tak ada masalah. Tetapi 2007 ni kerajaan akan mengharamkan mereka daripada membeli rokok. So akhirnya adalah satu badan ni mengemukakan satu kertas. Kan? Dan dia kata so-called pakar ekonomi ni lah, GEG, negara bakal rugi 346 juta GDP dan hilang 2,700 pekerjaan. Pelaksanaan dasar Generation Endgame dijangka bakal meningkatkan aktiviti penyeludupan selain mengakibatkan negara mengalami kerugian sebanyak 346 juta dalam sumbangan keluar dalam negara kasar. Menurut kajian dikeluarkan oleh firma penyelidikan Oxford Economy, lebih 2,700 pekerjaan juga bakal hilang, termasuk tambahan 1.2 bilion dalam ketirisan cukai tahunan akibat perdagangan haram melalui sektor tembakau. Selain itu, kajian tersebut turut menunjukkan tindakan mengharamkan vape dipercayai akan menjejaskan potensi sumbangan sektor cukai, sektor itu yang dianggarkan menjejas 1 bilion setahun. Nilai sebenar kerugian mungkin lebih besar kerana angka dalam laporan itu tidak mengambil kira sumbangan terbaru industri vape setelah industri itu disahkan di Malaysia. Now, setakat ini, diorang cerita pasal apa yang boleh disumbangkan. Rokok ni boleh sumbang apa? Vape boleh sumbang apa? Dia kata kita akan rugi 300 juta ni. Kita rugi 300 juta kerana perkara ini. Tetapi dia tak cerita berapa kita rugi disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh merokok. Kan, saya buat a little bit of digging lah. Okay. Pada tahun 2020, satu kajian dilakukan pada tahun 2020. A latest study conducted by Tan, etc. pada tahun 2020 mendapati dan yang merokok ada mempunyai negative impact kepada kesihatan dan juga produktiviti kerja di kalangan rakyat Malaysia. In particular, merokok menyebabkan kerugian 275.3 bilion ringgit daripada segi produktiviti, 5.5 juta quality adjusted life years dan 3 juta disability disebabkan oleh merokok. Dan dalam masa yang sama, pada tahun 2019, Dr. Lee Boon Chye mengatakan kerajaan terpaksa berbelanja sekitar 16 bilion setahun untuk merawat pesakit disebabkan oleh rokok. Disebabkan oleh rokok. Now, kita nak compare tadi tuan-tuan. Kita kena compare, okay?
Dia kata on the other hand, kita rugi 300 juta. Lepas tu seludup rokok 1 bilion. Okey, katalah kita ambil. Okey, dia kata itu pun very conservative. Ambillah 5 bilion. Okeylah, ambillah 10 bilion. Every year, kerajaan terpaksa berbelanja 16 bilion untuk mengubat pesakit disebabkan oleh smoking related disease. Pendapatan tadi tak sampai 1 bilion pun. Yang kedua, productivity 275 bilion kerugian disebabkan oleh smoking. Dan 3 juta disability. Smoking ini menyebabkan kanser. Smoking ini menyebabkan, orang kata apa, jantung, buah pinggang, jantung kita, buah pinggang kita. Kanser-kanser yang berkaitan dengan yang berkaitan lah, yang sewaktu dengannya ni lah, disebabkan oleh smoking. Now, isu dia tuan-tuan, kita on the other hand, kita ada pendapatan. Tetapi adakah cukup pendapatan itu untuk menampung kerugian yang kerajaan kita tanggung sebenarnya? Tak. Sangat tidak dapat kita nak menampung kerugian tersebut. Tolak tepilah hukum fatwa haram itu. Kita tolak tepi dulu. Kita tengok. Sebab itu dalam satu hadis kan, Rasulullah sebut dalam satu hadis. Imam Nawawi juga, hadis 40. La darar wala dirar. Maksudnya jangan kamu berbuat kemudaratan dan jangan kamu mendatangkan. Jangan kamu memudaratkan dan jangan kamu berbuat kemudaratan. Itu maksudnya mendatangkan kemudaratan dan membuat kemudaratan. Dua-dua tak boleh. Dua-dua haram. So dalam hal ini, smoking related disease, cancer, disability, jantung, buah pinggang dan sewaktu dengannya. Kemudian low and productivity dan sebagainya, menyebabkan kerajaan dan negara kita rugi ratusan bilion ringgit. Untung kita 1, 2, 3 bilion tadi tu. Tak, masalahnya ekonomis, Oxford Economist duk tengok yang itu. Saya risau dia orang ni dibayar ke? Kan? Dibayar oleh geng-geng syarikat rokok ni ke sampai dia kena keluarkan benda. Kita tak nafikan. Tetapi itu yang berlaku. Okey, kemudian dia kata berlaku penyeludupan. Tuan-tuan, penyeludupan itu, seludup rokok ini bukan sebab apa orang kata kita nak pergi ban rokok dan sebagainya. Seludup rokok ini berlaku sebab rasuah. Kita cerita awal-awal tadi tentang polis kan? Tentang custom, tentang Amerika. Sebab rasuah. The moment kita tak boleh bentas rasuah, selagi itu seludup rokok ni akan berlaku, tuan-tuan. Penyeludupan itu akan berlaku. Sebab itu saya kata, sebenarnya okeylah, generation yang sekarang ini tak boleh nak ubah dah. Yang nak merokok silakanlah, teruskanlah. Kita tak boleh nak kata apa. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena letak noktah. Di mana ada satu generasi nanti kita boleh pastikan mereka tidak merokok. Dan bermula dari generasi itu dan seterusnya, merokok ini kita dah boleh ban for life. Tapi 2,700 pekerjaan hilang. 2,700 orang itu boleh cari kerja lain. Tetapi kalau kita ada 3 juta orang yang disabled dan mati, mereka disebabkan oleh smoking related disease. Hilang ayah, hilang ibu, hilang bapa, hilang apa orang kata orang yang menjadi sole breadwinner kepada keluarga. 2,700 tu pun tak guna nak menggantikan orang yang hilang tadi tu. Kehilangan disebabkan oleh perkara ini. I'm very passionate about this, tuan-tuan. Sebab saya melihat sekeliling saya, kawan-kawan saya yang meninggal disebabkan oleh smoking related disease, kanser, jantung dan sewaktu dengannya. Dan saya tak boleh nak buat apa because bagi saya, kalau saya dah cakap dah, kalau kau nak berhenti, saya boleh bagi tahu cara. But the end of the day, nak berhenti ni, you all sendiri kena berhenti. Dia macam mana gunalah nicotine patch ke, guna apa ke dan sebagainya, dia takkan boleh menyebabkan kita berhenti, melainkan kita sendiri nak kena berhenti. Itu je. Other than that, there is no more excuse. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata. Sebab itulah kita kena faham bahawa kalau kita pun tak boleh berhenti, jangan halang anak-anak kita nanti nak berhenti. Jangan halang kerajaan nak menghalang anak-anak kita daripada memulakan. Bukan berhenti, bukan isu berhenti. Isu nak mula. Mula pun jangan. Jadi kita jangan halang lah. Ini satu usaha yang baik dan usaha yang bagus dan wajib kita sokong sebenarnya. Okay? Alright. Last kali tuan-tuan, sebelum saya tutup. Pendek je malam ni sebab saya nak kena rush somewhere. Muhyiddin Yassin marah. Pejabat peguam dia diserbu. Kita dengar. Serbuan SPRM. Anwar jangan teruskan kezaliman. Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas firma guaman Rosli Dahlan Sarabanan pagi semalam merupakan salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa sedangkan dia peguam yang mempertahankan diri saya. Apa tujuannya SPRM pergi ke sana buat serbuan? Ini seolah ada gambaran sesuatu untuk dilakukan. Ini salah guna kuasa pihak tentu. Katanya. Kata dia antas pentas ceramah PRK Pelangai semalam. Baik. Sebelum kita baca kenapa alasan dia sebenarnya.
Nah, Muhyiddin Yassin merasakan dan gelabah bahawa serbuan itu adalah atas tujuan untuk mengenakan beliau. Okay, dia mula gelabah kat situ. Dia kata kenapa perlu nak diadakan serbuan ke atas peguam beliau? Kan? Dia tak tahu apa yang berlaku. So, jadi SPRM menjelaskan. Dia kata, Azam berkata, semalam Ketua Pesuruhjaya Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dilakukan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Azam berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu disesat mengikut Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil daripada Wang Haram 2001. Azam tidak menamakan peguam disesat. Yalah, yang itulah. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber mendedahkan bahawa 12 pegawai dari SPRM telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Saravana pagi tadi. Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan Muhyiddin. Sumber itu mendakwa pihak SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu. Sebelum itu, pegawai-pegawai kuasa juga menyerbu pejabat undang-undang Cetan Jetwani dan juga kawan yang mewakili Muhyiddin. Azam berkata SPRM menafikan kehadiran pegawai permis tersebut menyalahi akta mana-mana pihak berkuasa. Now, timbul satu persoalan. Apa kaitan dan kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat, tuan-tuan? Okay, kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat? Jadi kadang-kadang ini buat saya berfikir, kan, adakah serbuan tersebut ataupun pihak peguam tersebut mempunyai kaitan dengan kes 1MDB? Bukan saya kata peguam itu ada kaitan dengan kes 1MDB, tetapi Bersatu dan juga Muhyiddin Yassin as a whole. Adakah kemungkinan tangkapan yang dibuat terhadap Najib Tun Razak itu tujuannya adalah untuk menutup satu skandal lagi, yang mana skandal 1MDB itu sebenarnya dikaitkan kembali dengan Bersatu, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Itu satu persoalan, tuan-tuan. Kita kena faham begini, setelah Najib dijatuhkan hukuman, ditangkap dan dijatuhkan hukuman lah pada waktu itu, aset-aset dan akaun-akaun telah di-freeze, kan? Berkaitan dengan NDB telah di-freeze. Tetapi pada zaman 2018, Menteri KDN-nya adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad. AGC yang dilantik adalah Tommy Thomas. Apabila mereka berada di dalam kedudukan itu, ada tak kemungkinan bahawa terdapat aset-aset, wang tunai, cash dan sebagainya yang telah dirampas itu berlegar di dalam ruangan yang salah? Maksud saya, sepatutnya dia pergi kepada vault-vault yang tertentu lah. Tetapi ada tak kemungkinan bahawa aset-aset itu sebenarnya tidak pergi pun kepada pihak polis, tidak pergi pun kepada pihak SPRM, tetapi telah pergi ke tempat-tempat tertentu di mana terdapat penyangkauan di sebalik ketidaksedaran kerajaan pada waktu itu. Jadi ini menyebabkan timbul persoalan. Bagaimana peguam Muhyiddin Yassin boleh dikaitkan, peguam Muhyiddin Yassin dan Bersatu boleh dikaitkan dengan 1MDB yang memegang aset 1MDB. Itu jadi satu persoalan. Bagaimana seseorang yang sepatutnya anti 1MDB, sebab dia lah yang menangkap 1MDB sebenarnya, kan, tiba-tiba sekarang ini dialah atau peguam itulah dikatakan lah, belum lagi ada pengesahan ni, tetapi tidak lari berkenaan dengan aset 1MDB. Apakah perkara itu, kita tak tahu. Tetapi seolah-olah macam too convenient, kita kata. Terlalu convenient perkara ini. Sebab kita kena ingat, 1MDB ini melibatkan jumlah dana bilion, ratusan bilion ringgit, mungkin USD kot. Bilion, tuan-tuan. Satu jumlah yang sangat besar. Takkan tak ada yang terliur. Takkan tak ada yang tak terliur dalam perkara ini. Itu satu persoalan yang kita nak kena timbulkan, kan? Sebab itu Azam Baki sendiri berkata dalam kenyataan beliau, dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Ketika dihubungi, Azam berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM. Azam tidak menamakan. Okey, ini saya dah baca tadi. Sumber juga menegaskan Rosli Dahlan juga rakan kongsi merupakan peguam Bersatu.
Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguasa juga cuba menyerbu pejabat undang-undang cetah. Okey. Dalam mengesahkan sebuah ini, SPRM berkata menafikan kehadiran. Okey, ini saya baca juga. Right. Secara berasingan, sumber lain rapat dengan SPRM berkata peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan oleh tindakan Bank Negara pada 2021. Pegawai SPRM hadir ke firma Guaman hari ini untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan itu. Sumber itu berkata peguam terbit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Okey. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sogokan penyelesaian 16.3 bilion Golden Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Okey, kita baca bab ni tuan-tuan. Sumber itu berkata peguam itu sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Kemudian ada mengatakan bahawa dia terima sogokan daripada Goldman Sachs tu. Okey, dia ada dua. Dikatakan 1MDB melantik peguam bersatu pada tahun 2018. 2019 macam tu. 2018, 2019, 2020. Sorry, bukan 2020. Okey, ada satu tempoh lah. Ya, pada 2021. Nah, pada 2021, sewaktu 2020, sewaktu Muhyiddin Yassin berkuasa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, dia melantik peguam itu untuk atas bagi pihak 1MDB. Bermakna 1MDB kena bayar peguam ini nak dapatkan balik aset yang telah dicuri. Tapi dalam masa yang sama, terdapat dakwaan ada sogokan, dia telah terima sogokan wang penyelesaian sebanyak 16.63 bilion ringgit. 16 bilion ringgit telah dibayar kepada dia kononnya supaya settlekan benda ini. Di luar mungkin tanpa pengetahuan 1MDB, kita tak tahu. So persoalan dia, adakah Muhyiddin Yassin terlibat? Itu satu persoalan yang kita kena bincangkan. 16.3 bilion dan kenapa? Ni paling penting tuan-tuan. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Ini mungkin satu lagi angle di mana sekarang ini mungkin bukan isu Rosli. Rosli ni hanyalah bidak-bidak di papan catur, mungkin just a pawn on the chessboard. Dia hanya pawn saja. Bidak saja di atas papan catur tu. Tapi pemain sebenarnya berkemungkinan adalah Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. So kita tengok nanti siasatan pihak SPRM bagaimana dan adakah benda ini boleh dikaitkan balik dengan Muhyiddin Yassin. Menarik. Okey tuan-tuan, I need to go. Sekian. Alright, terbaik itu dia pencerahan daripada Brother Iswadi berkaitan dengan isu panas. Yang pertama tadi, ular mak penyokong pembangkang ditarik balik. Dan dikatakan juga apakah Muhyiddin semakin gelabah? Apakah sebabnya? Ini yang menarik untuk kita ikuti perkembangan untuk yang seterusnya. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Terima kasih juga menonton pencerahan daripada Brother Iswadi. Dan kita harapkan pencerahan-pencerahan sebegini mampu membuka minda pemikiran anda untuk berfikir. Jangan mudah untuk ditipu, mudah untuk dipermainkan oleh pihak-pihak pembangkang, khususnya daripada pemimpin-pemimpin PAS dan juga Bersatu yang senang untuk menyesatkan orang. Terima kasih. Sampai di sini saja. Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi komen dengan cara berhemah. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.